Auda, alhamdulillah ya, kita kembali lagi di Rampai Pagi Inspirasi Pagi Auda. Seperti kita janjikan, kita akan ada satu wawancara ya, iaitu segmen Perspektif Pertanian dan Agri Makanan, yang mana insya-Allah kita akan ada perkongsian mengenai unit kemajuan industri tanaman, dan mungkin kita terus sahaja ya perkenalkan tetamu kita, iaitu Yang Mulia Puan Hajah Radiah binti Haji Mitali, Ketua Juruteknik Makmal. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Hajah, apa khabar pagi ini, sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, gembira rasanya kita kedatangan Puan Hajah Radiah ya ke Rampai Pagi untuk hari ini dalam segmen Perspektif Pertanian dan Agri Makanan. Sekali lagi dari kami di Rampai Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya di atas waktu yang diluangkan pagi ini. Topik tajuk perbincangan kita pagi ini dalam segmen Perspektif Pertanian dan Agri Makanan sangat menarik juga untuk kita ini berkongsi bersama dengan penonton-penonton kita yang menyaksikan pada pagi ini, Puan ya. Unit Kemajuan Industri Tanaman. Ya. Jadi sebagai awal mula perbicaraan kita pagi ini, ingin kita tanyakan kepada Puan sendiri ni. Mungkin boleh Puan perkenalkan apa dia Unit Kemajuan Industri Tanaman ini, khususnya perkembangan industri florikultur ya, dan apa sebenarnya fungsinya ni, Puan, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan daripada pihak Radio Television Brunei bagi program Rampai Pagi pada pagi ini. Untuk info kita ni bersama, bahagian industri tanaman mempunyai beberapa section dan unit di bawahnya, dan salah satunya adalah Unit Kemajuan Industri Tanaman. Unit Kemajuan Industri Floriculture dulu dikenali dengan nama Unit Pembisaian Bandar Seri Begawan. Cukup unik juga. Pembisaian Bandar Seri Begawan ya. Ya. Dan pada tahun 1979, Jabatan Pertanian telah menumbuhkan semayan rimba untuk menghasilkan tanaman-tanaman hiasan dan bunga-bungaan bagi mencantikkan dan menghijaukan persekitaran Bandar Seri Begawan. Dan sejak tahun 1992, semayan rimba ini dikenali sebagai Pusat Urus Niaga Horticulture Rimba, yang mana ia menyediakan infrastruktur bagi kemudahan pemasaran tanaman hiasan. Tempat ini dia ni di rimba tempatnya. Mungkin pihak Tuan pun tahu juga itu. Iko bukan? Di sebarang Rimba Garden Central. Di situ. Baik, alhamdulillah. Bermula pada 1 Julai 2024, iaitu pada tahun ini, baru saja Unit Kemajuan Industri Floriculture telah diserapkan ke dalam Unit Kemajuan Industri Tanaman, yang mana lebih fokus kepada kemajuan, perancangan, penilaian dan perkembangan projek-projek industri tanaman, termasuklah industri floriculture. Pusat Urus Niaga Horticulture Rimba telah diubah menjadi Pusat Agribisnes Rimba, yang mana merangkumi Pasar Kitani, Rimba Garden Center, Pusat Horticulture Rimba, restoran dan dewan di bawah pengurusan Seksyen Agribisnes Tanaman di bawah Industri Tanaman. Complicated sedikit kali, Tuan. Selanjutnya saya ingin mengongsikan beberapa fungsi utamanya. Pertama, meningkatkan hasil keluaran industri floriculture, iaitu membantu peladang-peladang dalam meningkatkan hasil keluaran industri floriculture dalam jangka pendek, sederhana dan panjang, melalui peningkatan produktiviti dan teknologi tinggi dengan memfokuskan penghasilan produk bernilai tinggi. Kedua, memberikan khidmat nasihat, kepakaran, dokongan teknikal. Ini bermaksud memberi khidmat nasihat agribisnes dan memudah cara permohonan tapak pertanian kepada syarikat, pengusaha atau individu yang berminat dalam perusahaan tanaman, khususnya tanaman hiasan dan bunga keratan, dan juga sebagai pakar runding dalam pengurusan tanaman.
Baik, menarik sekali ya. Jadi itu antara khidmat-khidmat yang diberikan juga ya. Ya. Selain daripada itu Puan? Ya, yang ketiga, memudah cara rangkaian pemasaran dengan gedung-gedung perniagaan, kedai tanaman hiasan dan sebagainya bagi pengusaha-pengusaha tempatan yang lebih kompetitif. Menarik sekali kita ni mengetahui ya sejarah berkaitan dengan perkara ini ya. Untuk seterusnya ni Fifa. Dan juga baru tahu ni ya mengenai unit kemajuan industri floriculture dulu dikenali dengan nama unit pembisaian Bandar Seribu Kawan. Itu pada tahun bila tu Puan? Atau sebelum tahun 92. Lama lagi. 80-an. Selepas 92 dikenali sebagai pusat hortikultur. Rimba, ya. Ya, baik, luar biasa sekali ya. Dan juga tadi ada juga Puan mengongsikan ya beberapa fungsi utama yang mana salah satunya adalah memberikan nasihat ataupun kepakaran dan dukungan teknikal yang mana pernah saya membuat satu pendekatan yang mana pergi ke pasar kita ni ada satu pameran ataupun memberi konsultasi ataupun nasihat kepada orang yang datang mengenai tanaman bagi sesiapa yang ingin menjalani usahawan pengusaha khususnya dalam tanam-tanaman inilah. Iya, dan juga bagaimana cara untuk menjaga tanaman, cara untuk mencari ataupun memilih jenis tanah dan sebagainya. Jadi pendekatan tersebut sangat menariklah kerana saya sendiri pun ingin belajar juga mengenai perkara tersebut kerana saya kurang mahir lah ya mengenai pertanian ini. Jadi khidmat tersebut ada diberikan juga ni ya Fifa ya. Iya, betul sekali. Dan juga Puan ingin juga kita mengetahui ni Puan, apakah peranan unit ini bagi sumbangan dan meningkatkan produktiviti tanaman hiasan dan juga bunga keratan. Silakan Puan. Ya, terima kasih. Unit ini mempunyai beberapa peranan dalam pertumbuhan positif yang tersebut tadi. Saya ingin memberikan satu contoh mengenai salah satu daripada peranan utama yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu mengenai memberi khidmat nasihat. Pemantauan dan pemberian khidmat nasihat diadakan dalam bentuk teori dan latihan amali kepada pengusaha-pengusaha yang berdaftar di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan secara berjadual. Ini adalah untuk memastikan pada masa yang sama dapat membantu pengusaha kita ni untuk sentiasa membuat aktiviti-aktiviti pertanian dengan cara atau kaedah yang baik dan disyorkan. Sebagai contoh, penyediaan media tanaman dengan betul, pengurusan tanaman seperti teknik pemangkasan, pembiakan tanaman dan teknik pembajaan yang betul. Sebabnya teknik pemangkasan, contohnya pemangkasan dan pembajaan itu perlu juga diambil kira. Pemangkasan ini apa kan Puan? Macam kita ni mengurangi dahan-dahan itu. Dicantas ni maksudnya? Cantas ya. Mengurangi macam jika pohon itu terlalu banyak kan macam penuh crowded, mesti juga ketanian supaya dapat supaya dicantas dahan-dahannya tu mengurangi branchnya tu kan supaya dapat aliran angin masuk di sana supaya indaluan kurang bah. Siapa yang mengajar ni Puan? Kami boleh memberi khidmat nasihat. Jabatan Pertanian dan Agri Makanannya. Jadi mereka-mereka yang berdaftar ini akan ada diberikan satu jadual ataupun tarikh-tarikh tertentu untuk dipanggil membuat latihan amali ni. Ya. Tapi dengan dikumpulkan dalam satu grup dalam 10 ke 15 orang dalam satu grup dan nanti boleh dipohonkan ke Jabatan Pertanian melalui pengarah menulis surat. Jadi mereka ini nanti akan dilatih lah ya oleh orang-orang Puan sendiri nanti. Ya, barangkali. Biasa sekali. Baik, untuk soalan seterusnya ni Puan ya, ataupun ada yang ingin dikongsikan lagi mengenai dengan perkara tersebut? Ya, sekali lagi. Bagi tunjuk cara pembiakan tanaman khususnya shrub luar dan shrub dalam, demonstrasi akan dibuat seperti lakuman, pembiakan keratan dan cantuman. Pada lazimnya, pihak kami akan membuat pemantauan ke ladang-ladang pengusaha floriculture
yang memerlukan khidmat nasihat untuk mengajar pengusaha serta pekerja ladang secara amali dan berjadual. Dengan adanya khidmat nasihat ini, sudah tentunya akan membantu pengusaha akan lebih berdaya maju, bermotivasi serta sentiasa berfikiran positif dalam meningkatkan hasil ladang masing-masing. Ya. Baik, banyak yang diajarkan ya. Luar biasa sekali. Mungkin ada yang tidak mengetahui ini apa dia proses lakuman ni Puan. Lakuman ialah satu teknik pembiakan. Ia ada beberapa lakuman ni. Ada juga lakuman seperti... Ada yang saya lihat macam dahana tu disatukannya dengan pohon ani. Ya. Kemudian dibalutnya ke atas Ya, macam sama mana parafilm ya. Ya. Jadi itu proses apa tu? Cantuman baji. Contohnya tu baji. Sama-sama pohon gitu macam kalau pohon lain sama pohon lain dapatkah ataupun tuan. Misalnya kan mencantum limau misalnya, pohon limau. Ya. Jadi untuk part yang di bawah tu untuk memegang tu, misalnya misalnya pohon limau yang sebelah bawah kita ni panggil rootstock tu. Limau tu untuk memegang situ. Bahan batang yang di bawah tu untuk memegang. Jadi kalau sebelah atas untuk tadi cantumkan tu, yang sebelah atas tu kita ni pilihlah jenis limau tu, variety yang kita ni mahu tu, macam tahan penyakit, manis, basargah, macam tu. Yang kita ni pilih yang kita ni mau banyakkan tu. Dikawinkan dengan yang di bawah tu, yang cantuman yang bawah. Setelah basar dibiarkannya tumbuh besar macam itu sahaja. Ya. Dipindah ke pasu atau polybag yang lebih besar lagi. Sudah usulnya macam sedia untuk dipindah ke tanah, bolehlah. Barulah dipindah ke tanah. Wah, luar biasa. Ini pun ada diajar juga nih? Ada. Wah, silakan memohon. Luar biasa sekali ya. Baik, selain daripada itu nih Puan ya, apakah inisiatif Jabatan Pertanian sebenarnya nih dan Agri Makanan untuk membantu pengusaha kita ni pulang ya, khususnya dalam tanaman hiasan dalam memasarkan hasil keluaran tanaman hiasan ini khususnya? Ya. Selain daripada contoh yang saya terangkan tadi, pihak Jabatan Pertanian dan Agri Makanan juga mempunyai inisiatif seperti menyediakan tempat berniaga tanaman hiasan yang hanya ditawarkan kepada pengusaha yang berdaftar di bawah Jabatan Pertanian, iaitu tempatnya di Pusat Hortikultur Rimba dan Pasar Kitani. Pusat Hortikultur Rimba dan Pasar Kitani adalah satu platform pemasaran bagi bunga-bungaan, tanaman hiasan, produk-produk landscape dan alat-alatan yang digunakan untuk mencantikkan kawasan rumah. Jadi, kepada sesiapa yang berminat untuk memohon petak dan pondok kosong dan Pasar Kitani di Pusat Agribisnes Rimba, maka boleh iaitu bagi menjalankan kegiatan penjualan tanaman hiasan, semayan serta barang-barang input pertanian yang berkaitan adalah dialulukan untuk memohon ke Jabatan Pertanian dan Agri Makanan atau mengikuti tawaran iklan di laman sesawang jabatan, akaun Instagram jabatan iaitu agriculture.gov.bn atau melalui media seperti Pelita Brunei. Sekiranya ingin mengetahui dengan lebih lanjut mana-mana syarikat atau individu yang berminat, bolehlah berhubung terus di talian 23888060, iaitu Unit Pengurusan Tapak Pertanian yang bertempat di Ibu Pejabat Pertanian dan Agri Makanan bagi mendapatkan penerangan lanjut. Jadi ia dibukakan kepada orang ramai ataupun khususkan mereka kepada para belia ataupun kepada mereka yang berdaftar saja dengan jabatan. Setakat ini berapa ramai yang sudah berdaftar ya? Mungkin ramai kali ya di kalangan orang-orang kita di Puan ya. Yang sudah agak ramai juga sebabnya yang berdaftar dengan Jabatan Pertanian bukan saja dari floriculture, dari bahagian tanaman itu merangkumi buah-buahan, sayur, pelbagai tanaman, padi, ternakan dan agri makanan bagi yang memproses makanan-makanan kering atau makanan-makanan yang berproses. Dan mereka ni semua memohon petak di kawasan Pondok Kosong Pasar Kitani ini. Ya. Jadi
itulah ya, kita sarankan untuk auda mendaftarkan diri segera, khususnya ya para pengusaha-pengusaha tempatan kita ni untuk mendapatkan peluang dan juga kesempatan-kesempatan seperti promosi, petak jualan dan juga sebagainya yang pastinya akan memajukan pengusaha-pengusaha tempatan kita ni Fifah ya. Betul sekali Wali. Dan juga ya, bagi mungkin soalan terakhir ya, kita akan ajukan kepada Puan mungkin mengenai saranan ya. Apakah saranan Puan, saranan unit kemajuan industri tanaman kepada orang ramai? Silakan Puan. Ya, terima kasih. Hasrat jabatan ini adalah ingin menyuntik minat dan semangat orang ramai, terutamanya para belia, untuk mencuburi dan berkecimpung serta bergiat aktif dalam bidang pertanian dengan cara yang pertama, menjadikan pertanian sebagai bidang kerjaya sepenuh masa kepada belia di luar sana. Yang kedua, berjaya dengan kegigihan, kesungguhan serta kefahaman dalam memahami teknik penanaman bagi setiap jenis-jenis tanaman dan sektor pertanian lainnya mengikut peredaran zaman. Ketiga, bidang pertanian mempunyai potensi yang besar dan luas untuk diceburi. Justru itu, para pengusaha baru perlu mempelajari dan memahami beberapa faktor penting yang perlu dipraktikkan dan diambil kira semasa di ladang. Bagi orang ramai yang berminat untuk mengikuti latihan-latihan yang dikendalikan di bawah bahagian industri tanaman, bolehlah membuat permohonan melalui persuratan ditujukan kepada Pengarah Pertanian dan Agri Makanan ataupun boleh menghubungi di talian 238848 ataupun melalui email upa.jpt@agriculture.gov.bn. Baik, alhamdulillah ya. Jadi lepaskan peluang auda penonton, simpan nombor tersebut 2388048 untuk menghubungi ya, mengetahui lebih lanjut mengenai dan perkara ini ataupun mengirimkan email ya seperti yang telah pun dinyatakan oleh Puan Hajah sebentar tadi ya. Jadi sekali lagi daripada kami Rampai Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Hajah Radiah binti Haji Matali merupakan Ketua Juruteknik Makmal yang telah pun bersedia bersama kita pagi ini dalam segmen Perspektif Pertanian dan Agri Makanan unit kemajuan industri tanaman. InsyaAllah jika ada kesempatan, ruang dan juga peluang lain nanti, insyaAllah mungkin kita akan boleh bersama lagi dengan mengkongsikan topik yang lain pula ni Puan Hajah ya. Fifah, ada yang ingin ditanyakan lagi ni? Tidak ada ya. InsyaAllah jika ada kesempatan nanti kita ni akan berkongsi lagi lah banyak cerita-cerita yang lainnya ya. Assalamualaikum Puan Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.